A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kepada kita nikmat sehingga kita boleh hidup pada hari ini, dan pada hari ini ialah 29 Zulqa'dah. Malam ni kalau nampak anak bulan satu ada umur dah kau tak lagi. Kita duduk sini tak tahulah. Jadi kalau kita apa ni? Kalaulah kita duduk rumah kita boleh tahulah malam ni. Dalam handset pun ada, saya boleh check. Kalau nampak anak bulan malam ni, maksudnya malam ni adalah satu Zulhijjah lah. Jadi bagi orang-orang yang apa ni, kerban, so bermula pada malam ni, dia disunatkan makruh tanzihi lah, ataupun kita kata sunat untuk dia tidak kat kuku dan sebagainya. InsyaAllah hujung-hujung ni kita akan cerita sikit pasal awal Zulhijjah, sikit cerita mengenai awal Zulhijjah. Kalau tidak, kalau lah tak nampak anak bulan, maka hari ni apa? Hari Ahad. Di sini Selasa. Jadi hari malam esok lah. Malam esok start. So kalau lah malam esok start, maka sebelum daripada ngorek tu kita bersedia untuk kita kerak-kerak kuku, apa cukur-cukur bulu, apa bersiap untuk 10 hari. Sipai. Boleh. Jadi mau kita tahulah kalau ikut jadualnya malam ni. InsyaAllah. Berapa pun kita tengok malam ni lah. Malam esok. Kalau ikut takwim. Kalendar malam esok. Kita tengoklah. Sebab Malaysia biasanya tak terkejut. Kita sekali baru ni ya kejut habitat dah. Tak tahulah malam ni kejut ke tak ya. Orang Arab biasa dah kejut ni. Dia biasa memang dia betul-betul tengok anak budak tak nampak kat. Maka tak nampak tambah sehari. Nampak beraya. Kita kena sekali hari tu pergi dah belakang. Tak tahulah gedepan lagu mana. Boleh? Jadi insya-Allah hujung-hujung nanti kita akan sebut sikit mengenai Zulhijjah, apa yang ada pada Zulhijjah, yang mana kemungkinan di tempat kita ni masih belum tidak masyhur lah. Sambutan dia tu tidak besar seperti dengan sebahagian negara Arab ataupun negara hak tahu mengenai kelebihan 10 awal Zulhijjah. Kita akan cerita lagi nanti hujung kuliah insya-Allah. Alhamdulillah, kita sambung lagi dalam kuliah kita mengenai sirah Nabi SAW, yang mana insya-Allah malam ni habis Uhud lah. InsyaAllah malam ni habis Uhud. Sikit lagi kita Uhud kita ceritanya, yang mana kita tahu dah Uhud ni merupakan salah satu mercu tanda orang Madinah, yang mana Nabi SAW sangat suka Uhud, sangat dekat dengan hati Nabi SAW, sangat dekat dengan hati orang Madinah, yang mana telah terkorbannya 70 orang sahabat, yang mana Nabi SAW pernah juga sekali Nabi naik atas Uhud. Ni tak ada kaitan dengan cerita Uhud, cuma cerita Uhud tu Nabi SAW pernah naik bukit Uhud. Bukit Uhud gegar. Dan Nabi SAW berkata, uskun ataupun usbut Uhud fa inna alayka nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Jangan gerak Uhud, sesungguhnya atasmu ni ada seorang nabi, ada siddiq, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan juga wa syahidan, yang ada dua orang yang akan mati syahid. Siapa? Umar dan juga Uthman akan mati syahid. Syahid mana? Di Madinah. Menariknya Umar dah. Umar ni dia sendiri doa dia nak mati syahid di Madinah. Nabi SAW pun kata lagu tu dah. Lagu mana nak mati syahid di Madinah? Maksudnya mati syahid ni kena bunuh lah. Yang mana akhir sekali dia mati dibunuh ketika mana dia tengah semayang oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. So dia kena bunuh. Doa Umar ni. Doa Umar ni dia doa, kita cerita dah kat awal masa cerita Madinah tu, antara doa Umarnya dia kata apa? Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Ya Allah, jadikanlah aku ni mati syahid atas jalanmu, waj'al mauti, dan juga jadikanlah kematian aku di Madinah. Boleh. Jadi akhirnya terkabullah doa Umar lah. Dan juga Uthman pun mati lagu tu dalam rumah dia di Madinah juga. Jadi Uhud ni kita cerita dah para sahabat
apabila dalam suasana fasa kedua tu yang istilah kita kata berkecamuk, yang tidak stabilnya, apabila tentera pemanah 50 orang tu turun, daripada 50 orang tinggal 10 orang sahaja, Khalid Al-Walid pusing Bukit Uhud, dia menguasai Bukit Pemanah, maka berlakulah fasa kedua. Apabila berlaku fasa kedua ni, maka para sahabat berpecah kepada tiga. Satu golongannya balik ke Madinah, satu golongan terus berperang, dan juga satu golongan bersama dengan Nabi SAW. Boleh. Jadi antara cerita kita pernah sebut yang bawa cerita mengenai Anas bin Nadar. Anas bin Nadar ni pak saudara Anas bin Malik. Anas bin Malik nama dia Anas bin Malik bin An-Nadar. Hak ni nama dia Anas bin Malik bin Nadar. Okay. Pak saudara dia tu nama Anas juga. Anas bin Nadar. Dia pak saudara dia. Anas bin Nadar ni ketika mana peperangan Uhud, dia antara orang yang tak berperang. Antara orang yang terbunuh masa tengah sibuk-sibuk tu ialah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair kita cerita dah, orang kaya yang mana akhir sekali dia memilih meninggalkan kemewahan kekayaan dia untuk menyebarkan Islam. Yang akhirnya orang-orang Madinah yang masuk Islam peringkat awalnya adalah di tangan Mus'ab bin Umair. Berapa orang yang telah dia Islamkan yang menyebabkan pahala balik kepada dia, Mus'ab bin Umair. Yang mana apabila Mus'ab bin Umair terbunuh tu, yang dibunuh oleh Ibnu Qami'ah, maka Ibnu Qami'ah kata qataltu Muhammadan. Ibnu Qami'ah kata aku telah bunuh Muhammad. Sebabnya Mus'ab ni orang comel. Apabila dia pakai baju perang, muka dia ada iras Nabi SAW. Jadi Ibnu Qami'ah nya apabila dia bunuh Mus'ab, dia kata qataltu Muhammad, aku bunuh Muhammad dah. Sehingga sebahagian para sahabat pun terpengaruh, ada hak kelik ke Madinah, ada hak terus tetap berperang, antaranya Anas bin Nadar tadi. Anas bin Nadar apabila dalam peperangan itu dia dengar bahawa kita panggil apa ni, ura-ura, okay? Cerita tak betul lagi, tak tahu lagi. Tapi para sahabat tak terkawal masa tu, dia kata kalulah Nabi SAW mati, apa lagi nilai aku untuk hidup, maka dia berperang dengan perang yang sangat hebat, sehingga ke dia terdapat di tubuh dia ni 80 luka, yang mana kita cerita pada minggu lepas juga, iaitu adik dia tak ada orang cer dah tubuh dia ni, melainkan orang cer dengan hujung jari dia saja. Tengok cer, Allah alam lah ada tanda lahir kalau lagu mana ke orang cer. Dan ada ramai para sahabat terbunuh, kita tahu Mus'ab bin Umair dan sebagainya, saya cerita dah pada sebelumnya. Satu bahagian pula kelik ke Madinah, antaranya Uthman bin Affan. Uthman bin Affan apabila dia tengah duduk sibuk lagu tu, balik dia. Dan sebahagian sahabat lagi, yang mana Allah Ta'ala telah tegur orang yang balik ke Madinah. Dalam Al-Quran, innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innama istazallahumus syaitanu bi ba'dhi ma kasabu wa laqad 'afallahu 'ankum wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya orang yang innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an, sungguhnya orang yang telah berpaling ketika mana berlakunya peperangan Uhud, innama istazallahumus syaitanu bi ba'dhi ma kasabu, sungguhnya tu kejap setan ni, setan nak buat ni. Walaqad afallahu anhum, tapi Allah Ta'ala telah ampun ke apa yang telah dilakukan oleh mereka. Nah, ni antara benda yang akan digunakan oleh puak Syiah untuk nak kata ke Uthman. Tapi masalah dia ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri hak rakyat dalam Al-Quran bahawa Allah Ta'ala telah ampun ke orang ni. Seperti mana Allah Ta'ala telah sebut juga, Allah Ta'ala telah ampun ke tentera pemanah hak turun daripada Bukit Pemanah tu. Allah Ta'ala sebut juga dalam Al-Quran, walaqad afa ankum, Allah Ta'ala ampun dah. Tapi itulah benda yang kita kena memahami sirah ni. Sahabat ni menjadi satu, bahasa mudah kita, taruhan. Untuk apa? Untuk kita belajar. Para sahabat telah menjadi taruhan, telah menjadi kita panggil teladan bagi kita, cerita kepada kita untuk kita belajar. Boleh. Jadi para sahabat dalam keadaan berkecamuk lagu tu, tu antara keputusan yang dibuat yang Allah Ta'ala tegur. Jadi Uthman antara orang hak lagu tu. Dan ketika mana zaman Ibnu Umar, ada seorang mari tanya mengenai mana ni, Ibnu Umar kata sungguhnya Allah Ta'ala diri telah sebut bahawa Uthman telah diampunkan. Dan dengan beberapa sahabat hak kelik lah. Sebab orang Syiah ni dia nak kerja detail lah. Dia kerja nak cari nak kesalahan sahabat ya. Padahal dia tak faham pun. Sebab apa? Sebab emosi dia kepada ahlu baiknya, emosi dia kepada Hussein. So tu cerita dia Syiah. Jadi kita jangan
terpengaruh lah. Memahami sirah juga ni penting untuk kita faham dengan cara yang betul. Itulah Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah tidak terlalu emosi, menilai dengan ilmiah. Perkara-perkara yang berlaku, kalaulah kita ni terbawa emosi dalam kita baca sejarah, boleh jadi kita pun akan ada cenderung ke arah tu. Tapi Ahlus Sunnah tidak gitu. Sebab apa? Sebab saya sebut belum ni juga, cerita sampai zaman Nabi ni kita nampak banyaklah gembira ke zaman selepas daripada Fathu Mekah. Tapi para sahabat, Umar, Uthman, Abu Bakar okey lagi. Umar kosong kau besar. Uthman bermulalah fitnah yang berlaku kepada para sahabat, yang mana kalaulah kita baca dengan cara yang salah, maka boleh jadi kita tersalah faham. Boleh, tak apalah. Tu benda tu insya-Allah lah, kalau ada rezeki kita cerita untuk depan-depan hari lah insya-Allah. Kemudian ada sebahagian sahabat hak lainnya berada dengan Nabi SAW, melindungi Nabi SAW, yang mana sebahagiannya daripada orang Ansar, sebahagiannya daripada orang Muhajirin. 7, kalau tak silap dalam 7 ke 11 orang daripada Ansar, dan hak lainnya daripada Muhajirin. Antara orang yang melindungi Nabi SAW ialah Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah ni ada daripada orang Muhajirin, yang mana lepas daripada ni dia banyak melindungi Nabi SAW, sehingga kan Nabi SAW kata Talha bin Ubaidillah ketika mana perang Uhud, dia supaya sebelah orang. Apabila ada orang nak mari sebelah orang tu, orang Ansar yang melindungi Nabi, orang tu mari serang ni, tubik belakang, semuanya mati. Tapi apabila Talha mari dia bunuh belakang, tak mati Talha. Hebat Talha radhiyallahu anhu, sehingga ke sebagai sahabat sebut Yaumu Uhud Yaumu Talha. Hari Uhud ni hari Talha. Boleh. Jadi para sahabat ketika mana duduk tengah itu, sehinggalah melindungi Nabi SAW, dan Nabi SAW juga lepas daripada ni jumpa sahabat-sahabat lain. Apabila dia tahu dah, sebahagian sahabat hak tak tahu lagi Nabi SAW hidup, jumpa Nabi SAW, yang mana menyebabkan dan seorang sahabat tu disebut Muhammad SAW hidup lagi, Nabi SAW hidup lagi. Absyiru, jangan sedih, Nabi SAW hidup lagi. Sehingga Nabi SAW kata jangan kecek gini, orang duk tengok kalut ni, sehingganya akhir sekali orang Islam pun tahu, dan juga orang musyrikin pun tahu, yang mana menyebabkan baki daripada orang yang ada tu berlaku pertembungan juga lagi, yang mana membawa ke dia panggil Syi'bul Jirar. Syi'bul Jirar ni kalau kita tengok Uhud, kalau kita semua gila ke Uhud, ni bukit mana? Ni bukit Uhud. Bukit Uhud tu dia ada lorong kat arah tu. Tu dipanggil Syi'b. Syi'b ni ialah satu lorong di sebalik di antara bukit. Jadi sehinggalah sampai kawasan tu yang menyebabkan Nabi SAW juga diserang. Nabi SAW diserang. Nabi SAW terkena beberapa kecederaan. Antaranya Nabi termasuk termasuk dalam lubang yang dibuat oleh Abu Amir Al-Fasik. Jatuh Nabi SAW, luka. Nabi SAW juga dekat-dekat tu diserang oleh Ibnu Qami'ah juga. Dia kata ni bukan Muhammad ni, baru jumpa Muhammad. Nabi SAW juga diserang, sempat kena Nabi SAW, yang menyebabkan para sahabat melindungi Nabi, dan sebahagiannya kecederaan kena kepada Nabi. Antaranya juga Nabi SAW terkena batu yang dilepak oleh Ibnu Qami'ah juga. Ibnu Qami'ah ni dia lepak batu, kemudian kena kepada gigi Nabi SAW, menyebabkan gigi Nabi SAW patah. Luka sini. Antaranya juga Nabi SAW, kalau kita kata cerita dia punya helmet tu kan, dia punya kita panggil tudung dia ni, apa panggil? Tudung besi ni sedap kecek dengan askar, tahulah kau kan. Jadi dulu saya sebut dah, dulu pakaian dulu ni ialah dia macam chain kan. Salah satunya sini dia ada helmet di atas ni, kemudian tepi ni dia juga ada chain gitu. Bulat. Yang mana chain Nabi SAW hak bulat tu, besi bulat tu pecah kena kepada Nabi SAW. Nabi SAW got darah di sini, pipi Nabi SAW darah. Ayatnya Nabi SAW dalam perang, bukan Nabi SAW saja. Nabi juga berjual, dan orang duk serang Nabi. Para sahabat confirm akan lindungi Nabi, yang menyebabkan Nabi SAW juga bercedera. Sehinggalah para sahabat apabila lindung Nabi SAW, siapalah satu Nabi SAW dan para sahabat boleh duduk menusuk molek, duduk berlindung lah, yang mana akhirnya berlakulah dialog antara
orang musyrikin dan juga orang Islam, yang mana akhir sekali para ulama sebut dalam riwayat kata akhir sekali yang melindungi orang Islam ketika mana perang Uhud adalah Allah Taala turunkan malaikat. Jadi apabila berlakunya orang musyrikin pergi cari orang Islam, dia cari aina Muhammad, dia tanya mana Muhammad ni. Senyap. Omar masa waktu tersebut bersama Nabi je. Sebelum daripada awal, peringkat awal dah lagi. Lepas daripada tu Omar, Osman, Ali, Fatimah baru semua duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Abu Sufyan tanya aina Muhammad. Nah, Omar ni, Omar lah. Omar kita kena faham karakter-karakter yang ada zaman Nabi ni. Omar cara dia. Osman orang berlalu. Abu Bakar orang yang paling dekat dengan Nabi dan juga mata lah. Omar ni kalau kita tebuk pohon lah. Nabi SAW kata jangan senyap. Aina Abu Quhafah, mana Abu Bakar? Abu Quhafah nak apa ni gelar kepada Abu Bakar. Abdullah bin Quhafah, aku gapo tak ingat dah. Tapi Abu Bakar lah. Senyap lagi Nabi SAW senyap. Omar senyap juga lagi lah. Nabi tak wui senyap. Sehinggalah apabila Abu Sufyan sebut satu perkataan, Abu Sufyan kata sungguhnya Hubal dan juga Lat telah maha agung. Dia puji dia punya berhala, maka masa ni Nabi SAW tak beri dah kebenaran kepada Umar untuk balah. Apa musnahnya Nabi SAW kata balah. Ni apabila berkait dengan akidah, maka Nabi SAW suruh balah. Umar berbalah. Umar kata sungguhnya Allah Ta'ala ajal akbar wa ajal. Allah Ta'ala lah yang maha esa, yang maha agung. Berlakulah perdebatan ni perperang mulut ke apa, sehinggalah akhir sekali orang musyrikin kata sungguhnya al-harbu sijal. Sungguhnya peperangan ni merupakan satu sijal ni, maksudnya kadang-kadang kita kalah, kadang-kadang kita menang. Jadi mereka telah membunuh daripada 70 orang Islam, maka dulu kita buat terbunuh 70 orang Islam, maka kita pun berundur lah. Akhir sekali mereka pun, orang musyrikin pun berundur. Kita akan tengok sekejap lagi. Ada rentetan perang Uhud, hari 1, hari Ahad berlaku hari perang. Sekejap lagi. Kemudian apabila begitu, Nabi dan juga para sahabat dia bertenang dan juga balik ke Madinah. Balik ke Madinah, tengok para sahabat Nabi SAW cari mayat-mayat yang ada. Antara kita cerita-cerita ada kita cerita dah lah. Antaranya orang yang Nabi SAW cari siapa? Kita tak cerita Hamzah ni mati jugalah. Hamzah ketika mau perang Uhud ni, dia tak pakai baju perang. Sebab tak semua orang kaya. Maksud kalau ada baju perang ni kaya lah. Dan baju perang tu macam-macam jenis ke apa kan. Hamzah ni dia debel, tapi kebetulan masa tu dia tak pakai baju perang. Sehingga yang menceritakan mengenai pembunuhan Hamzah ni ataupun kematian Hamzah ni siapa? Wahsy sendiri cerita. Ialah pembunuh dia ni. Yang mana Wahsy ni selepas daripada dia akan masuk Islam, dan dia sangat menyesal dengan tindakan dia tu. Yang mana ketika waktu tersebut Wahsy ni merupakan seorang hamba. Wahsy ni orang hamba. Hamba ni tidak ada benda yang paling besar dia nak melainkan merdeka. Nak bebas ya. Yang mana Wahsy ketika mana ditanya mengenai gapo yang Nabi SAW kalau silap ketika mana Taif, Nabi SAW Wahsy lari ke Taif ketika mana Fatu Mekah. Kemudian akhir sekali jumpalah Wahsy. Jumpa Wahsy, Nabi SAW suruh cerita gapo hak berlaku kepada benarnya hak berlaku kepada Hamzah ni. Wahsy kata aku waktu tersebut aku hamba. Jadi aku telah mendapat satu kita panggil apa? Tawaran daripada Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im dia punya tuan dia. Jubair bin Mut'im kata, kalau aku ada satu tawaran kepadamu, kalau mu boleh bunuh Hamzah sebagai ganti kepada Hamzah bunuh pak saudara dia, kata silap. Jubair bin Mut'im, Tu'aimah bin Adi kata silap. Nama dia punya penjaga. Jadi Wahsy tak ada, sukalah dia boleh tawaran ni. Apabila dia boleh tawaran, maka Wahsy kata aku sebenarnya masa perang Uhud tak ada benda lain yang aku nak. Aku tak usah pergi bunuh siapa-siapa, melainkan aku nak cari Hamzah saja. Dan Wahsy meriwayatkan bahawa dia kata masa peperangan tu aku nampak Hamzah ni supaya uta buah, kita kata. Habis benda dia. Bunuh kena waktu
Sangat dahsyat, sangat hebat dia ni. Aku pun rasa debat, dia kata. Kemudian aku cuba cari-cari tempat yang sesuai, nusuk. Yang mana dia kata aku ni merupakan orang yang pandai, kita panggil lembing, merejam lembing. Dia kata jarang kalau aku rejam lembing ni melesik, dia kata. Dan ni sebenarnya salah satu kelebihan orang-orang Afrika. Dari sudut lembing ni, orang Afrika dia punya kelebihan set-set orang Afrika. Jadi dia kata ketika waktu tersebut aku tidak ada aim hak lain melainkan aku nak bunuh Hamzah. Yang mana pada satu masa Hamzah paling sedang molek aku, kena di perut Hamzah, tubik dari belakang. Hamzah jatuh, Hamzah nak bangun, nak mari kat aku. Hebat Hamzah ni, ayatnya kena dah ni. Tapi Hamzah rubah balik. Yang mana lepas daripada Nabi SAW kata, lepas daripada ni mu boleh mari ke Madinah, tapi aku tak usah tengok muka-muka dia boleh. Nabi SAW orang yang paling baik lah. Kita cuba kalau kita boleh faham sosok tubuh Nabi SAW, orang semua orang selesa dengan dia, tapi kita pun boleh faham bahawa Nabi SAW seorang manusia yang mempunyai perasaan yang sangat dalam kepada saing. Terutamanya Hamzah ni adalah pak saudara yang rapat dengan Nabi SAW. Kita sebut dah, Hamzah ni selain daripada pak saudara, dia juga adik-beradik sesuai dengan Nabi. Dia beza 2 tahun saja dengan Nabi. Kalau kita learn ni kat supaya dengan dia ada ke orang panggil pak saudara ke apa? Pak adik ke apa ke? Pak adik ke apa tu biasanya kadang-kadang dia tu muda lagi daripada anak saudara. Cuma rapat ke. Sehinggalah benda tu sangat-sangat emosi kepada Nabi SAW, yang mana Nabi SAW kata tak ada masalah mu mari Islam ke apa, tak ada masalah, cuma kalau boleh mu tolong elok daripada aku, itulah aku jadi emosi kalau tengok mu. Sehinggalah Wahsy disebut bahawa dia nak membunuh Musailimah Al-Kadzab. Musailimah Al-Kadzab ni zaman Abu Bakar tak silap lepas daripada tu, yang berlaku di Yamamah. Yamamah ni lah ni duduk di Riyadh. Masa kita pergi Riyadh tu kita cari kubur, jumpa kubur syuhada Yamamah lah dipanggil. Berada di Allah tak ingat dia di Riyadh ni, dia ada kawasan besar so dipanggil tak mari tapi kawasan itu ada Yamamah. Nama moden dia tak ingat. Boleh. Jadi apabila gitu antara benda yang menjadi target Wahsy ialah dia nak tebus kesalahan dia, sehingga ketika mana peperangan Yamamah dia target untuk bunuh Musailimah. Dan akhirnya ketika mana dia nak bunuh tu, dia sekali dengan seorang lagi, ada 2 orang dia nak bunuh Musailimah, yang mana dia kata sekiranya aku nak bunuh, maka aku telah membunuh dengan tombak aku ni, tombak tu lah aku membunuh khairun nas, orang sebaik-sebaik manusia, iaitu Hamzah, wa syarrun nas, aku telah bunuh orang yang paling jahat. Yang mana kalau kita kata dia punya kesalahan terbalas lah. Akhir sekali Wahsy membunuh Musailimah Al-Kadzab. Boleh. Jadi itu cerita mengenai Uhud. Nabi SAW cari Uhud. Nabi nak cari syuhada. Kita sebut ada jumpa Anas bin Nadar, sesi pengecaman mayat lah. Sehingga ketika mana siapa di Hamzah tu Safiyah binti Abdul Muttalib. Safiyah binti Abdul Muttalib ni lah mak saudara Nabi. Mak saudara Nabi ni dia nak bagi tengok lah Hamzah. Sehingga kan Nabi SAW sekat, yang menyebabkan akhir sekali Safiyah nak tengok juga. Safiyah nak tengok menyebabkan berjerit lah. Pada waktu ni larangan untuk kita nak meratap tak ada lagi. Larangan untuk meratap tak turun lagi, dan menjadi budaya lagi meratap. Sehinggalah klik Nabi SAW klik ke Madinah, orang pakat jerit, tengok orang Tina pakat jerit. Lah ni ada sebahagian budaya dalam kalangan Arab lagi hak jenis lagu ni. Dia ada sebuah budaya Arab dia buat bunyi mulut, orang siapa tahu, ada tahu biasa ni. Perlu buat bunyi tu. Tahu tak? Dia buat bunyi tu 2, sama ada gembira ataupun sedih. Kalau gembira, kalau dia nikah dia buat bunyi mulut tu. Orang Tina dia lah. Setengah-setengah tempat orang jatuh. Tapi biasanya orang Tina lah, setakat ambul tengoknya. Jadi dia kalau gembira dia buat lagu tu, dia meratap sehingga kan Nabi SAW kata tak ada orang kau nak meratap ke Hamzah ni. Hamzah dia orang Mekah. Dia orang daripada Mekah. Hak meratapnya orang Madinah ke apa. Sehinggalah sebahagian wanitanya kupu untuk meratap atas kematian Hamzah. Mana siapalah malam tu Nabi SAW duduk dengar orang duduk meratap lagi.
duduk lagi jerit apa gini-gini sehingga Nabi SAW sungguhnya telah turun mengenai larangan untuk meratap. Jadi tak boleh dah bermula selepas daripada tu tak boleh dah meratap. An-niyahah dalam kitab dia panggil an-niyahah. Jadi lepas daripada tu tidak dibenarkan untuk meratap. Sebab apa? Sebab meratap ni ialah seolah-olah tak boleh nak terima kebenaran lah. Setakat jerit boleh ke tak? Nabi SAW jerit. Sehingga apabila lepas daripada ni ada kematian Ibrahim, hujung sikit lah, pada akan ada kematian Ibrahim. Siapa Ibrahim? Anak Nabi SAW. Nabi SAW ni ada anak jatuh betul ke tak? Tak ada. Semua mati budak. Anak jatuh Nabi tak ada. Akhir sekali ada seorang Ibrahim. Maksud kalau kita kat wallahu alam lah sini ada pengalaman ada anak ke apa ke belakang. Jadi nak lah ada anak jatuh seorang ke. Akhir sekali bolehlah Ibrahim daripada Maria Hakim tu ya. Yang mana akhir sekali Ibrahim pun mati budak juga. Dia mati budak tu Nabi SAW jerit. Nabi SAW mengalir air mata dia lah sehingga sahabat tanya, boleh ke lagu ni gini? Nabi SAW kata, wa innal qalba la yahzan, sungguhnya hati ni akan sedih. Wa innal aina la tadma, sungguhnya air mata akan mengalir. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sungguhnya dengan perpisahan aku ya Ibrahim denganmu ni sedih. Sedih tak apa, hak tak boleh ke apa meratap. Sebab apa? Sebab kita kena faham bahawa manusia lagu-lagu mana pun dia akan mati. Ini adalah kelebihan orang Islam. Yang mana sebahagian orang masuk Islam atas dasar ni. Ada orang masuk Islam. Sebab apa? Sebab budaya meratap ni dalam sebahagian kaum masih ada lagi. So ada dalam video yang ada sahur tu ada orang-orang daripada Inggeris. Maka dia ceritanya antara benda dia menyebabkan masuk Islam adalah apabila dia tengok orang Islam mati tak ada meratap. Biasa seperti mana orang mati lain belaka. Orang tengok orang-orang kafir kalau mati kan, oh jeritlah, gapo tak boleh terima, buat apalah gini. Yang akhir sekali masuk Islam disebabkan perkara ni. Boleh? Jadi kita pun lagu tu. Kena belajar, kena tak boleh hajar meratap. Sedih boleh ke tak? Boleh. Sedih tak ada masalah. Tak siapalah tak sedihnya. Kematian orang terdekat. Yang mana kita akan tengok soal lagi ni, Hamnah binti Jahash. Hamnah binti Jahash ni adalah isteri kepada Mus'ab bin Umair. Yang mana Hamnah ni kalau tak silap pun dia sedih juga lah. Dia apabila dia tengok Mus'ab, dia sedih. Yang mana menyebabkan Nabi SAW sebut satu benda, iaitu Nabi SAW kata sungguhnya seorang lelaki itu suami ada tempat dia dalam hati seorang isteri. Sehingga para ulama bincang dan ulama moden ataupun pengkaji moden juga bincang, kalulah kematian siapa sedih kali? Adakah kematian ibu ataupun ayah ataupun pasangan? Sebahagian pengkaji dari sudut psikologi ni dia kata nombor satu pasangan, nombor dua baru mak dengan ayah. Kita sebagai orang ada pengalaman kau ni, terutamanya kita mendapat isteri yang solehah apa orang hak baik dan sebagainya, kita akan dapat rasa dengan kematian dia ni tak ada lah, sedih sekalinya. Spouse dalam istilah Inggeris dipanggil spouse. Kematian nombor satu pada sedihnya spouse, kemudian barulah mak ayah, kemudian orang lain. Jadi para sahabat apabila gitu, bila kita buat nak cerita mengenai 10 Zulhijjah sikit lagi. Apabila gitu Nabi SAW dengan para sahabat malam tu bertahan mentah duduk di Madinah, jaga supaya takut masih ada lagi orang nak serang. Yang mana akhir sekali esok tu orang kafir dah mula pergi. Dia mula nak berkelik dah. Sehingga siapa satu tempat di Rawha. Rawha ni merupakan satu tempat yang masih ada lagi lah ni. Dan Rawha ni kalau kita nak pergi ke Badar biasanya bahkan singgah situ. Dan Rawha ni merupakan R&R daripada zaman dulu. Sehingga disebut dalam satu riwayat bahawa perhentian Rawha ni adalah perhentian para nabi. Rawha ni. Cuma sampai lah ni lah ada lagi, tapi dia ni tidak buat, tidak ada R&R tempat makan restoran, tak ada lah situnya. Cuma telaga tu ada telaga Rawha. Jadi apabila gitu siapa di Rawha ni ada seorang daripada orang musyrikin ni bunyi kata, kita ni apa kita tak pergi perhabis belakang orang Madinah? Apa kita tak perhabis belakang orang Madinah? Kita klik Muhammad tak mati, isteri-isteri orang tina dia pun kita tak boleh, harta perai pun gapo tak ada gapo kita ni. Kita klik mula.
Akhirnya menariklah carangan itu menyebabkan orang musyrikin nak klik balik. Apabila dia nak klik balik ni, Nabi SAW dapat wahyu bahawa orang musyrikin akan serang. Jadi Allah Ta'ala kata gitu ya. Yang siapa satu tempat dia panggil Hamra al-Asad. Hamra al-Asad. Al-Hamra, menariknya kita duduk di Madinah ni sebenarnya tuan-tuan. Ialah saya nak suruh jelas molek dalam isu dari sudut kita tak nafi adalah isu-isu di Saudi ni yang mana kadang-kadang berlaku bagi pekerjaan Saudi dia adalah sikit-sikit kan dari sudut kisah sejarah. Bahkan sebenarnya dari sudut kisah sejarah ni bukan peringkat kerajaan Saudi ni lagi ada kita kata menghapuskan lah bahasa mudah kita kisah sejarah ke apa zaman dulu. Zaman Marwah, zaman Abbas, Muawiyah, Umayyah dulu pun berlaku dah. Antara isunya berlaku adakah rumah Nabi ni nak kekal ke tak. So benda tu benda yang berlaku disebabkan politik. Tapi adakah semua benda tak? Ada lagi benda-benda yang dikekalkan, tanda-tanda, alamat-alamat. Antara hak menariknya ialah yang dikekalkan di Arab Saudi khususnya di Madinah ialah dari sudut nama tempat. Nama tempat dikekalkan lagi. Syariat Abdul Ashhal contohnya ada di kawasan belakang Masjid Nabawi. Tu dulu adalah perkampungan Bani Ashhal. Ada juga diubah tapi ada masa kekal. Syariat tu masuk jalan Abdul Ashhal. Masuk situ adalah dulu perkampungan Abdul Ashhal. Syariat Bani Amr tu adalah dulu perkampungan Bani. Masih ada lagi sebenarnya. Cuma disebabkan kita kebencian setengah-setengah puak tu kepada Saudi menyebabkan kata Saudi buat belaka. Tak juga kita. Tu kita nak kena dipanggil dalam orang ngaji dipanggil insaf dalam kita menilai. Kita nilai tu nilai molek lah. Kita tak nafi ada benda-benda hak yang dibuat dan sebagainya sehingga ke berlaku perdebatan antara pengkaji-pengkaji Madinah sendiri dari sudut pemeliharaan dengan pemuliharaan kita biasa dengar dah tapi berlaku suatu tempat tu antaranya Qasr Urwah berlakunya pemeliharaan okey bincang, benda tu masih ada. Cumanya lagu mana tu atas hak kita lah. Kita ngaji kita tahu lah. Kalau kita tak ngaji, tak payah mana. Kalau tak ngaji ni nak balas dengan orang. Tapi kalau ngaji balas kita tahu. Kita akan menghargai benda-benda ada. Hamra al-Asad ni masih ada lagi. Kalau kita nak pergi ke Bir Ali, kita tengok dalam tanda tu dia tulis Hamra al-Asad. Lebih kurang kemungkinan daripada Amos sendiri tak biasa siapa sebab kita tahu mana tempat betulnya. Lebih kurang kemungkinan daripada mana mungkin 20 ke kilo lebih kurang lah ataupun ke 30 kilo daripada kota Madinah. Di akhir sekali Nabi dengan para sahabat pergi suatu tempat tunggu nak temu di Hamra al-Asad. Yang mana nak tunggu dan menikmati ni. Nabi SAW pun jumpa dengan seorang daripada Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ni tak Islam tapi dia ada kecenderungan kepada orang Islam. Bani Khuza'ah ni kita kalaulah kita jenis ingatlah kita akan tahu cerita Bani Khuza'ah ni nanti di bapa berlaku Fatu Mekah salah satu sebabnya ialah Bani Bakar serai Bani Khuza'ah. Boleh. Jadi seorang daripada Bani Khuza'ah ni dijumpa dengan Nabi SAW. Nabi SAW kata dia nak pergi mana, kemudian dia kata nak pergi ke Mekah. Akhirnya bila dia pergi dalam perjalanan dia jumpalah dengan orang musyrikin. Orang musyrikin Abu Sufyan ke apa ni tanya, daripada mana? Daripada Madinah. Kata, lepas tu dia kata sungguhnya Muhammad lah ni memang dia tengah marah sungguh. Dia kupu orang untuk nak pergi serang orang Abu Sufyan. Sudahlah. Kita baru nak pergi serang ni. Yang Nabi SAW ketika mana perang Hamra al-Asad, Nabi hanya suruh orang yang menyertai peperangan Uhud sahaja. Siapa-siapa yang tidak menyertai peperangan Uhud tak boleh terlibat dalam Hamra al-Asad. Sebab itu sebahagian ulama kata sebenarnya Uhud ni 3 fasa. 3 fasa. Kalau kita lah kata Uhud dengan Hamra al-Asad suku-suku, maka Uhud tu 2 fasa. Kita ni apa dia kata kalah. Bagi ulama yang kata 3, maka dia kata fasa ketiga dalam perang Uhud ni Hamra al-Asad yang mana akhir sekali orang kafir klik. Kemudian Khuza'ah ni dia kata apa? Dia kata sungguhnya Muhammad ni kupu orang. Tapi dia kupu orang ramah sungguh. Hak mana tak mari perang pun dia ajak belaka. Takut dah. Takut dah. Sehingga tunggulah demo ni apa ni orang musyrikin atau duk mikir nak keputusan lagu mana, yang mana akhir sekali dia ambil keputusan untuk balik. Dalam perjalanan balik dia jumpa seorang lagi nak pergi Madinah. Dia kata, boleh tak mu kirim satu berita kepada tentera Muhammad.
Kira apa? Dia kata mungkin bahawa orang musyrikin tengah nak pergi mari juga untuk pergi. Waktu kata beres, tak ada masalah. Akhir sekali dia pun pergi sampai ke berita ni, tapi benar diklik. Nabi SAW apabila siapa maklumat ni Allah Taala rakamkan dalam Al-Quran, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah. Innan nas, sungguhnya mereka orang manusia orang musyrikin ni qad jama'u, telah berkumpul, fakhshawhum, dan dia menakutkan orang beriman, orang Islam. Tapi orang Islam gugak ke dak, fazadahum imana, bahkan orang Islam kau bersemangat, masih lagi bertambah keimanan dia, dan dia tak ada kata melainkan kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tidak ada orang yang penolong yang lebih baik lebih daripada Allah Taala. Hasbunallah, cukuplah kami Allah, wa ni'mal wakil, dan Allah Taala adalah sebaik-baik penolong. Mana akhir sekali orang Islam tunggu 3 hari tak mari. Jadi tidak ada berlaku perang betul lah. Tapi dia digelar sebagai Ghazwah Hamra al-Asad, yang mana akhir sekali Nabi SAW pun balik ke Madinah. Boleh. Jadi itu dah perang Hamra al-Asad. Kita 38 berapa? 36 atau 37? Itu 39. Cerita mengenai perang Hamra al-Asad yang kita sangat-sangat banyaklah. Uhud dan juga Hamra al-Asad ni cerita ibrah yang kita boleh ambil sangat-sangat banyak. Cuma hamba tidaklah nak cerita sini. Paling kurang peringkat awal ni kita tahu cerita. Lama-lama lepas hadapan ni dia kita dengar line ke apa, kita tambah lah. Kemungkinan pani nak pergi ke Madinah ke gapo ke. Ada gaji ke? Tak ada gaji. Tahun ni tak ada kapan ni gaji. Pergi haji ke pergi umrah lepas ni, biar kita di Uhud tu bukan pergi kosong lah. Kita pergi, kita cuba merasai medan yang telah menyaksikan perjuangan para sahabat. Mana berperang itu? Ni kita tengah duduk ni. Kita tengah berada di situ. So kita cuba. Apabila di Madinah ni kita cuba, istilah Syekh kita ni kata istishar al-jawun nabawi. Kita cuba merasai suasana yang ada ketika mana para sahabat dulu zaman Nabi SAW nak merasai dari mana? Dengan ilmu lah. Kita nak pergi merasai duduk saja dalam hotel, minum air teh, tak jadi. Kena ada preparation dari sudut ilmu lah. Kalau kita boleh cari travel yang betul-betul menitik beratkan mengenai minum lagi ni, antara mungkin semua orang tahu sahunya antaranya Dr. Basit lah. Dr. Basit Abdul Rahman, Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman, Abu Anas Madani. Abu Anas Madani ni antara orang yang sangat berpengalaman dari sudut umrah dan juga haji. Dalam ni pun dia tengah buat haji. Jadi dia duduk lama mana? Dia duduk di Madinah 18 tahun. Daripada 88 sampailah 2006. Alhamdulillah hamba dia direzekikan untuk penuh kita kata khidmat kepada dia lah untuk di Madinah. Dia bawa supaya duduk kampung. Dia cerita ke tu, dia cerita sini, dia cerita 88 ni adalah zaman time itu pembesaran Malik Fahad Aufsar tu kan. Pembesaran Malik Fahad paling besar di Madinah ni. Dia kata dia bukan, dia mari dah tahun 86 dulu sekali sebelum daripada tu. Dia mari, dia kata dia dah dengan pembesaran Masjid Nabawi tu sebelum daripada Malik Fahad. Yang lama dia. Zaman tukar tu dia dah. Jadi apabila dia bawa tu, kita akan dapat rasa kelebihan. Tu kalau kita nak dapat benda add on ketika mana kita bawa umrah, kalau boleh selain daripada kita confirm ibadat, kita cari travel yang boleh memberi pengisian dari sudut sirah. Sebab apa? Sebab kita sampai tempat dia dah ni. Baik amat gitu mau. Kalau kita tak tahu lagi rugi lah. Nak mari pula kali lagi. Tak apalah kalau ada duit kan. Kalau monggo loan 10,000 juga kan. Semoga Allah Taala bagi rezeki lah kepada kita. Hak mana tak biasa siapa lagi. Siapa hak mana siapa dah pun kita doa supaya Allah Taala balik kita balik ni biar balik mula. Antara doanya kita panggil Allahumma rzuqnal audata ba'dal audati. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami balik selepas daripada balik. Tu al-audatu, Allah marzuqnal audata ba'dal audah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami balik selepas daripada balik. Maksudnya kita klik ke Malaysia pun kita doa supaya Allah Taala buat klik mula kita. Boleh. Panjanglah kalau hamba nak cerita mengenai Mekah dengan Madinah yang sangat-sangat dia terutamanya kita ni lah ni. Orang yang biasa berada Madinah ni ataupun haji secara khususnya, apabila masuk 10 hari, masuk cerita kita untuk 10 Muharram ni, dia akan ada kita panggil emotional value.
Sebab apa orang biasa haji secara khususnya awal-awal ni tahun di awal Zulhijjah ni adalah solidariti kita yang tidak menyertai ibadah haji untuk kita berbuat baik juga di awal ni, awal 10 Muharram ni. Sehingga kan Nabi SAW sebut dalam hadis, dia kata ma min ayyamin ahabbu ila Allah, tidak ada hari yang lebih disukai oleh Allah lebih daripada 10 awal Zulhijjah ni. Nabi sahabat tanya, ya Rasulullah, walal jihad, dengan jihad lagu mana Rasulullah? Walal jihad, bahkan dengan jihad, illa rajulun kharaja bimalihi binafsihi wa malihi falam yatruk bi syai' falam yarji' bi syai', melainkan kalaulah orang tu pergi jihad, dia tubik dengan diri dia dan juga harta dia dan dia tidak balik, maksudnya mati, tu baru boleh lawan. Kalau jihad tapi boleh kelip mula, tak boleh lawan lagi. Maksudnya besarnya kelebihan 10 awal daripada Zulhijjah. Di tempat kita tidak hiduplah, kita bahasa mudah ya. Jadi lagu mana kita nak cuba buat antara ibadat-ibadat kita boleh buatnya ialah hak mudahnya ialah puasa. Puasa hak paling utamanya ialah pada 9 hari bulan Zulhijjah, hari Arafah. Waktu sebelum daripada tu kita terbukalah untuk puasa, sama ada kita boleh puasa Isnin Khamis ke. Kalau kita kata Isnin esok kan, esok satu dah lagi, satu dah, satu Zulhijjah dah esok, umur dah apa buat tu. Kalau umur dah maksudnya esok kalau kita start puasa Isnin pun termasuk dalam puasa Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ni merupakan salah satu bulan haram. Tu first sekali yang mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sungguhnya Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala ada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Ingat lagi bulan haram kita. Terang. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ni hak bekal. So ada single siapa? Rejab. Yang mana bulan ni merupakan bulan haram, bukan masa orang Islam. Sebelum daripada tu lagi. Ialah bulan haram dah. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Antara Allah Ta'ala sebut kata fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu menzalimi diri kamu sendiri, dengan maksud janganlah kamu bermaksiat. Jadi seperti mana di tempat Allah Ta'ala lebihkan sebahagian tempat daripada tempat lain, Allah Ta'ala lebihkan masa satu masa daripada satu masa yang lain. Seperti mana Allah Ta'ala lebihkan mana-mana makhluk dia ni, maka kita kena ambil berat mengenai kelebihan-kelebihan ni. Allah Ta'ala lebihkan sebahagian rasul. Daripada manusia ni ada rasul, daripada rasul tu ada rasul hak lebih lagi, ulul azmi. Daripada tempat ni banyak-banyak tempat Allah Ta'ala lebihkan Mekah, Allah Ta'ala lebihkan Madinah. Daripada banyak-banyak hari, kalau malam terbaiknya ialah malam Lailatul Qadar. Kalau hari yang terbaiknya hari apa? Ni hari 10 hari ni. Yang mana kemuncak dia ialah pada Yaumun Nahar, pada 10 hari bulan Zulhijjah, iaitu hari raya. Gapo kemuncak nak buat gapo hari raya ni? Selain daripada makan daging orang, kita lah kena ke gerbangnya. Jadi perancangan kepada korban ni minta maaf lah, sebab lah ni kita dah dekat lah. Sebagaimana kita rancang untuk dunia kita, ni antara nasihat guru hamba lah. Dia kata sebagaimana kita rancang untuk dunia kita, kita rancang lah untuk akhirat kita. Padahal kita tahu dah pani akan gerbang. Orang yang dia ada perancangan untuk akhirat dia simpan untuk kita kata gapo, untuk beli kereta kau gapo, untuk beli sekian-sekian. Maka biar kita ada perancangan juga untuk akhirat kita. Ini semangat kita kurang ni tak boleh lawan dengan tempat lain. Kita tengok orang Bangladesh kan, orang Pakistan ke gapo, kadang-kadang lah gaji kurang pada kita, tapi bak gerbang disimpan. Sebab apa? Bak nampak akhirat lah. Jadi hak mana tak ada kak nak buat gana dah untuk lepas daripada ni, kita katalah daripada awal Muharram lagi ada tabung so untuk gerbang contohnya. Sebab kita tak tahu dengan ibadat kita ikhlas ni Allah Ta'ala akan buka jalan-jalan hal lain. Seperti mana juga ngekoh. Ngekoh. Apabila startnya ngandung kita kata 9 bulan. Kalau lah kita betul-betul rancang, boleh lah kita kata seekor kambing ke apa. Tapi
Yalah, kita kena betul lah benda-benda gitu dalam kehidupan kita, sebab kita tak tahu kemungkinan Allah Taala buka dengan keikhlasan kita, rancang juga. Kalau mati ke, moga Allah Taala balas lah. Tapi kalau lah kita buat dengan ikhlasnya, kita rancang kupu sikit-sikit, boleh seekor kambing, maka kita harap Allah Taala balas. Dengan benda-benda hak kita kemungkinan min haitsu la yahtasib. Allah Taala bagi rezeki daripada benda, daripada lubang kita pun tak tahu. Boleh. Jadi dalam 10 Muharram ni kita boleh buat jugalah puasa, yang mana kalau lah nampak jelas di Madinah secara khususnya, ialah dia suruh kita akan nampak orang memang sufrah untuk buat buka puasa tu dia akan banyak. Orang memang puasa lah. Kalau lah kita tak boleh puasa belaka, paling kurang puasa hari ke-9. Hari ke-9 ni orang yang berada di Arafah, dia tidak disunatkan untuk puasa. Dia tidak disunatkan untuk puasa. Boleh. Sebab apa? Sebab Nabi SAW pada hari Arafah pun tidak puasa. Para sahabat tu tunggu air. Nabi puasa ke tak? Nabi puasa ke tak? Akhir sekali sahabat ni dia susu. Nabi minum ke tak? Kalau Nabi minum, Nabi tak puasa. Jadi Nabi minum. Jadi para sahabat yang berada di Arafah tidak puasa. Ada pun orang yang tidak menyertai Arafah, maka dia disunatkan untuk puasa. Maka janganlah buat bewah. Kita kena ajar diri kita supaya hari-hari sunat puasa ni jangan buat bewah. Dia kalulah untuk 9 hari Arafah ni dia kurang sikit. Kadang-kadang hari Ashura kita tak kasih, hari Tasu'a, hari 9, 10 untuk bulan Muharram nanti kita tahu dah sunat puasa, jangan buat bewah lah. Sebab memang tahun-tahun bila tengok dia dekat, dia ada dengan raya Cina ke gapo, orang buat bewah kan. Jadi kita sebagai orang yang ada kefahaman Islam ke gapo, so kita jangan galakkan lah buat bewah ketika mana 10 Muharram, hari-hari hak sunat untuk puasa, jangan duk buat. Tak ada dia orang buat 9 ni, ada orang buat. Tak ada. Jadi kita upgrade kita punya ilmu kita mengenai Islam, ilmu kita mengenai ibadat. Untuk apa? Untuk kita nak top up amalan-amalan kita, di mana hari di dunia ni lah hari untuk amalun bila hisab. Amalun bila hisab, yang mana hari untuk kita buat amalan, bukan hari hisab. Tapi hari akhirat ni adalah hari hisabun bila amal. Hari untuk nak kira lah, tak boleh nak buat berapa. Jadi kita cuba rancang sebagaimana kita rancang untuk dunia kita, kita rancang juga untuk akhirat kita lah. Hak mana merancang tu kita doa Allah Taala mudahkan urusan kita untuk korban, yang mana Allah Taala kita minta supaya korban kita tu diterima, dan perbanyakkan amalan juga dalam 10 akhir awal ni. Antaranya minta maaf ngelah tak ingat ayat ni, Nabi SAW kata fa'akthir fihinna mina at-tasbih wat tahlil, tasbih wat tahlil wat tahmid. Gaus lagi, tahlil, tahmid, takbir, tasbih. Jadi kita antara benda kita boleh buat di 10 awal ni ialah juga dengan kita takbir. Takbir lagu mana? 1 sampai 8 ni kita disunatkan untuk buat secara sorang-sorang lah. Ambil sebah-sebah kita kak. Kita baca hak gaya haji tu tak apa, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Dalam itu ada belaka. Tahlil ada, tasbih ada, takbir ada, tahmid ada. Ambil sebab-sebab, jangan tulis. Dia panggil tu adalah takbir mutlak. Kita buat sama-sama kita saja. Sama sendiri saja. Ada pun untuk takbir muqayyad, takbir yang kita buat lepas daripada sembahyang, bermula bila? Bermula bila kita nak start takbir muqayyad? Lepas ngorek. Dalam pendapat yang saya tak silap pun lah ni dah mula kita orang duk sebar-sebar dah lah, iaitu sebenarnya kita boleh takbir jangan buat tu jadi nampak pelik lah. Kita tanya-tanya ustaz ke apa. Kalau ambo ingatnya ialah kita boleh start bermula daripada subuh hari ke-9. Subuh hari ke-9 tu kita boleh start lah. Sebagai solidariti kita kepada orang di haji. So orang yang biasa buat haji ni sepatutnya Allah Ta'ala buat hari dalam sebulan tu gimari. Waktu haji ni adalah waktu yang sepatutnya emosional lah bagi orang yang pernah buat haji lah. Mana tak buat jaya kita doa biar boleh gila. Yang penting sekali daftar dulu lah. Daftar tu penting dulu. Jadi orang yang pernah buat haji, kita cuba renung balik munajat kita ketika mana Arafah. Kita minta dengan Allah Ta'ala gotu goni. Kadang-kadang yalah manusia kelik ke rumah dan sebagainya, kita tak ingat sikit-sikit.
Allah Taala buat lagu ni supaya kita klik mula, klik. Hari 10 Muharram, 10 awal Zulhijjah. Kemudian ada hari Arafah. Hari Arafah secara khususnya ataupun lah ni kita kena ada solidariti. So, yang keduanya apabila siapa di waktu Arafah ni kita cuba ingat munajat kita kepada Allah Taala, kita mula gitu. Haji, kita minta go tu, kita minta go ni. Apabila klik ni, kita terlalai ke apa, sepatutnya benda tu refresh balik. Refresh balik kita punya iman, refresh balik kita punya ibadat. Tanya tu kita berjerit tu ke. Klik tak ingat mula. Mari mula ni, ingat balik. Marilah. Nak pergi mula kalau ada duit tak ada masalah lah. Lah ni berapa puluh ribu kan. Tak kisahlah mana ada duit boleh gigi. Kalau tak ada duit kan. Lagu tu lah benda-benda yang kita akan lalui dalam hidup kita. Kalau lah rezeki panjangnya, jumpa pula Ramadan. Kalau lah rezeki panjangnya, jumpa pula. Gitulah. Semua ambo sebut, kehidupan kita ni supaya kita pergi dalam hotel kat sesak ke apa balik ke Bering balik. Pergi mula. Kita becoh kat ni kat mari balik. Inilah benda-benda yang Allah Ta'ala buat supaya kita boleh kembali kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu dah kita ni manusia, kadang-kadang ada go tu, ada go ni. Jadi kita klik balik. Jadi kita comel niat kita untuk 10 awal ni, buat ibadat apa kita boleh buat. Kemuncak dia ialah pada 9 tu, dan juga kemuncak laginya ialah pada 10 Zulhijjah dengan kita korban, 9 dengan puasa, dan seterusnya dengan takbir lah. Berapa hari? Siapa berapa hari bulan? 9, 10, 11, 12, 13. Kalau ambil daripada 10, 4 hari lah. Kalau daripada 9, kita boleh takbir dengan siapa ke 13 hari bulan, insya-Allah. Minta maaf panjang sikit malam ni. Terima kasih belaka atas perhatian. Kalau ada salah silap boleh bagi tahulah. Semoga Allah Ta'ala balas amalan kita ni dengan balasan yang baik. Semoga Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga dan jauhkan kita daripada neraka. Allahumma kama jama'tana fi hadhil buq'atil mubarakati syarifah fajma'na fi jannatika ya rabbal alamin ma'an nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, seperti mana mengumpul kami pada malam ni, maka kumpullah kami juga di dunia, di syurga nanti bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika